Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, Ahmad Fakih, Atirah Salihah, Alia Maisarah, Ahmad Fahim, Aufa Safiyah, dan Ibu, semua yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita berada pada malam yang mulia yang disebut sebagai Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam 15 daripada bulan Sya'ban. Kalau dalam bahasa Urdu dipanggil Syabbil Bara'ah, malam pelepasan, Syabbil Bara'ah. Maka kita disarankan sebenarnya untuk mengambil peluang, kerana seperti mana ada tempat yang tertentu yang mempunyai kemuliaan khas, ada bangunan yang tertentu yang mempunyai kemuliaan khas, ada juga waktu yang tertentu yang mempunyai kemuliaan yang khas. Ada waktu yang tertentu yang mempunyai kemuliaan yang khas. Misalnya hari Jumaat, hari yang tertentu yang mempunyai kemuliaan yang khas. Misalnya sebelum fajar, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Walaupun membaca Al-Quran sepanjang waktu tetap ada kelebihan, tetapi ada waktu yang tertentu membaca Al-Quran kelebihannya bertambah, seperti mana sebelum subuh, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Maka begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan khususiat dan keistimewaan kepada masa-masa yang tertentu. Seperti mana kita tahu bulan yang mulia adalah bulan Ramadan. Sebenarnya bulan 12 bulan semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada makhluk Allah yang bernama bulan yang diberi keistimewaan yang khas yang tidak diperoleh oleh bulan yang lain. Seperti mana bulan Ramadan, seperti mana Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Maka begitulah juga ada malam istimewa yang malam pada waktu malam tersebut ada kelebihan khas, ada rahmat yang lebih. Seperti mana kita tahu malam yang paling mulia, apa dia, Aliyah? Malam yang paling mulia ialah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Maka dalam membicarakan tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban, seperti mana yang dibahaskan oleh Sidi Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, kita tidak menafikan hadis-hadis yang terdapat di dalam menyatakan kelebihan malam 15 Sya'ban itu. Ada yang dhaif, ada yang terputus, namun ada juga yang tidak keluar daripada i'tibar, yang boleh diamalkan, tanpa menafikan wujud juga hadis yang disifatkan sebagai maudhu'. Maka kata pengarang Sidi Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, Sidi Muhammad Al-Ghumari, kalaulah kita andaikan bahawasanya malam 15 Sya'ban ini tidak ada kelebihan khas, tetap setiap malam itu ada kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Kalau dia tidak termasuk di dalam fadilat yang khas, dia masuk di dalam fadilat yang umum. Seperti mana sabit hadis riwayat dalam kitab Sahih Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi وآله وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة
illa a'tahu iyyah. Jadi kalau dia tidak termasuk dalam fadilat yang khas, dia termasuk dalam fadilat yang umum. Seperti mana hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah, hadis sahih, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada waktu malam ada satu waktu yang tidaklah bertepatan satu orang Muslim dia memohon, meminta kepada Allah daripada urusan dunia ataupun akhirat. Kalau waktu dia doa itu bertepatan dengan waktu yang dinyatakan tersebut, melainkan pasti permohonan dan permintaannya, apa dia? Akan diterima oleh Allah. Ini ada setiap malam. Dan ada hadis riwayat Tabrani daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, utlubul khaira dahrakum wa ta'arradu li nafahati rabbikum fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi wasalullaha an yastura auratikum wa yu'ammina rawatikum. Hadis yang kedua ini juga menerangkan bahawasanya kita kena mencari peluang. Kita kena dedahkan diri kita pada waktu-waktu yang rahmat Allah lebih melimpah. Moga-moga pada waktu tersebut permohonan kita diterima, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu mencari kebaikan sepanjang masa kamu, dan hendaklah kamu dedahkan diri kamu dengan limpahan hembusan rahmat Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai hembusan-hembusan rahmat yang dia akan kenakan kepada sesiapa yang dia mahu daripada kalangan hambanya. Jadi hendaklah kamu, Nabi ajar, kalau kita hendak berdoa, pertama kita doa supaya Allah tutup aib kita. Pertama apa dia? Allah Ta'ala menutup keaiban kita. Yang kedua, Allah Ta'ala memberi kepada kita keamanan daripada segala perkara yang kita takutkan. Sekarang ini kita berada pada zaman yang orang berada dalam keadaan takut. Orang berada dalam keadaan takut, maka kita doa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amin rawatina. Ya Allah, berilah keamanan kepada ketakutan yang kami sedang hadapi sekarang. Maka kitab-kitab yang menulis tentang masalah malam nisfu Sya'ban ini banyak ditulis sebelum ini. Antara ulama yang tulis ialah Al-Idah wal Bayan, nama kitab, karangan Ibni Hajar Al-Haytami. Antara kitab yang ditulis sebelum itu, karangan Al-Hafiz Abul Khattab Ibnu Dihya Al-Andalusi, yang bertajuk Ma Ja'a fi Syahri Sya'ban. Dan ada juga ulama mazhab Maliki Al-Ajhuri menulis kitab tentang malam nisfu Sya'ban. Dan sebahagian kita maklum kitab karangan Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Madza fi Sya'ban. Jadi sebelum kitab ini ditulis, ada juga ditulis kitab-kitab yang lain berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Ibnu Hajar Al-Haytami, mazhab Al-Imam Syafi'i, iaitu Al-Idah wal Bayan tentang fadilat nisfu Sya'ban. Maka kita akan membaca beberapa tajuk secara ringkas, tidak mahu dipanjangkan. Tajuk yang pertama, bilakah mulanya orang meraihkan ataupun berkumpul untuk meraihkan malam nisfu Sya'ban? Maka disebutkan di sini, permulaan menyambut malam nisfu Sya'ban iaitu pada zaman tabi'in di kalangan penduduk Syam. Namanya Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan lain-lain. Maksudnya pada zaman tabi'in, nama-nama yang disebutkan tadi bersama dengan penduduk Syam, mereka amat mengagungkan dan membesarkan malam nisfu Sya'ban. Pada malam tersebut, mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dinyatakan di sini fadilat ataupun
kelebihan-kelebihan nisfu Sya'ban itu mereka perolehi daripada riwayat-riwayat Israiliyah. Dan perkara ini telah menjadi masyhur di seluruh pelosok negara Islam. Sehingga berlaku khilaf, berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama tentang masalah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ada satu kelompok daripada ahli ibadat penduduk Basrah dan lain-lain, mereka menyerupai, sepakat seperti penduduk Syam mengagungkan malam ini. Tetapi ada juga yang mengatakan menghidupkan malam ini secara khusus hukumnya bid'ah. Ada juga yang sebut begitu di kalangan ulama Hijaz seperti Atha Ibnu Abi Mulaikah dan fuqaha Madinah, seperti mana yang dinakalkan oleh Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Dan ini juga pandangan anak-anak murid Imam Malik. Maknanya daripada zaman tabi'in telah berlaku perselisihan, adakah malam ini mempunyai fadilat khas sehingga dia perlu dihidupkan, ataupun dia ada fadilat khas tetapi membuat acara berkumpul untuk menghidupkannya secara beramai-ramai. Ya, itu sebenarnya yang menjadi khilaf sebenarnya adalah apakah hukum melakukan acara khas berkumpul untuk menghidupkan malam ini. Dalam satu riwayat daripada Zaid bin Aslam, beliau mengatakan, kami tidak pernah jumpa satu orang pun daripada guru kami dan tidak juga ulama di Madinah yang mengambil berat dengan malam nisfu Sya'ban. Dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi pada mukaddimah perbincangan ini, maka Syekh menyatakan ada perselisihan. Ada di kalangan tabi'in yang hidupkan daripada zaman tabi'in. Ada yang mereka mengingkari perbuatan menghidupkan malam ini dengan amalan-amalan yang khas. Jadi poin yang pertama yang kita dapat faham, bahawasanya khilaf, perselisihan pandangan tentang hukum berkumpul untuk hidupkan malam ini telah berlaku seawal zaman tabi'in, seawal zaman anak-anak murid Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian, orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban di kalangan ulama Syam, seperti mana tadi kita dah sebutkan, nama yang hidupkan Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir. Itu dia. Maka mereka yang hidupkan malam nisfu Sya'ban ini, mereka berbeza-beza dalam cara hidupkan malam tersebut. Ada yang kata bagusnya acara tersebut kita hidupkan pada apa? Acara tersebut kita hidupkan pada waktu malam. Ya, memang waktu malam. Acara tersebut kita hidupkan di masjid secara berjamaah. Ini pandangan Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan lain-lain. Jadi dalam menghidupkan cara nak hidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi ada yang mengatakan malam itu kita hidupkan dengan buat amalan secara berjemaah dekat masjid. Ini siapa yang buat? Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan lain-lain. Dan mereka ni, Khalid bin Ma'dan dan lain-lain, mereka akan pakai pakaian yang paling cantik, pakai wangian, bakhur, bercelak, dan pada malam tersebut mereka akan menghidupkan malam. Dan satu orang mujtahid, iaitu Ishaq bin Rahuyah,
juga sependapat dengan amalan ini. Maka kata Ishaq bin Ruyah, ni salah satu orang mujtahid ni, Ishaq bin Rahuyah. Jadi Ishaq bin Rahuyah telah berkata, perbuatan sembahyang di masjid secara berjemaah untuk menghidupkan malam nisfu Syaban. Maka Ishaq bin Rahuyah berkata, laisa dzalika bibid'ah. Perkara ini bukanlah perkara bid'ah. Perkataan Ishaq bin Rahuyah ini dinakalkan oleh Harb al-Kirmani dalam kitab Masailnya. Ada juga yang mengatakan adalah makruh untuk berkumpul. Adalah makruh